dia pun fikir macam ni secara positifnya, kan? Kalaulah 2,000 itu, kan, boleh mendekatkan aku dengan mak aku sanggup letak 10,000. Janji aku dapat jumpa mak aku. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Harta banyak pun tak guna. Tidak boleh bagi bahagia. Harta banyak pun tak boleh buat apa. Ingat tak satu kisah, kan? Seorang lelaki kaya, datuk, kan? Ni kisah yang dia ceritakan, satu kisah motivasi, kan? Yang saya nak sampaikan balik, mungkin anda dah pernah dengar. Kisah seorang datuk yang kaya raya, hidupnya penuh kaya raya. Dan dia gagal bangunkan anak-anaknya ke arah Islam. Lebih kepada moderate, liberal, pemikiran terbuka, tidak bertudung, kan? Boleh bawa balik couple, balik rumah, bawa balik power, bawa balik makwa, balik rumah, kan? Subhanallah. Ayah pun minum, subhanallah, kan? Anak beranak enjoy, kan? Happy, keluar negara setiap masa, terlalu Allah tak uji pun masalah. Tiba-tiba satu hari, kan, dia sakit, datuk ni sakit. Dia rasa macam tak sedap badan, dia buat medical check up, fully medical check up. Doktor sahkan dia kena kanser. Dia kena kanser, tuan-tuan. Kan? Di saat dia sedang berada di puncak keseronokan, di puncak kenikmatan dunia, tiba-tiba Allah hadirkan kanser kat dalam dia. Tapi pada waktu yang sama, dia tak nak share sakit dia pada anak-anak dia. Tahu-tahu dia dah berada tahap 4. Biasa macam tu, kan? Tahu-tahu dah tahap 4. Dia berada di tahap kritikal. Biasanya bila tahu, makin sakit lah, kan? Dia tak nak anak-anak tahu. Tapi susah nak tutup, kan? Dia mula dekat dengan Allah. Dia mula dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, anak-anak tak dapat terima. Anak-anak tak boleh terima sebab anak-anak dah hidup dengan enjoy. Tak ada azan dalam rumah, tak ada Quran dalam rumah. Jauh sekali nak buat majlis taklim. Jauh. Subhanallah, tak ada semua ni. Ini adalah perkongsian yang sangat penting untuk kita bersama, kan? Dan dia panggil peguam untuk bacakan, untuk dia wasiatkan harta dia, kan? Dan dia tinggalkan satu surat. Dan dia dah berpakat dengan peguam. Di hari kematian dia, suruh anak dia baca surat ni di depan seluruh ahli keluarga, anak-anak dan isteri dia. Kemudian dia meninggal. Tapi alhamdulillah dia sempat bertaubat kepada Allah, tapi dia gagal untuk bawa anak dia hidup sebagai seorang Islam. Gagal bawa anak dia hidup sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan, hari ini banyak, tuan-tuan, sangat banyak. Terlalu banyak orang gagal hidupkan. Bukan kata orang kaya, orang miskin bersepah. Dalam miskin tapi tak ada Islam. Dalam miskin tapi tak ada sejadah. Dalam miskin tak ada telekong, tuan-tuan. Dalam miskin tak tutup pula. Dalam miskin tetapi hidup penuh dengan maksiat. Allah, sedihnya, kan? Hari dia meninggal, peguam datang bagi surat kepada anak sulung. Dia kata baca. Dia membaca, dia kata kisah luahan seorang ayah yang gagal mendidik anak. Dan di akhir, kita pendekkan cerita, di akhir dia kata pada anak dia, kan, harapan ayah yang terakhir, wasiat ayah yang terakhir, keinginan ayah yang terakhir ialah tolong pakaikan, kan, stokin pada ayah. Pada jenazah ayah ni, pakaikan ayah stokin, kan? Jadi peguam pun hantar stokin tu pada anak sulung. Anak sulung tengok stokin, tak ada ilmu agama, jauh pada Islam, mereka tak faham. Anak tu selepas jenazah, masa nak mandikan jenazah, seorang anak tak nak, takut, scared, tak nak, takut nak mandikan jenazah ayah, takut tengok jenazah. Dia orang-orang yang tak faham tengok jenazah macam tengok hantu. Kita semua jadi jenazah. Yakin hidup ke yakin mati? Tuan-tuan, boleh share sikit? Tuan-tuan jawab, yakin hidup ke yakin mati? Share. Anda share lah. Yakin hidup ke yakin mati? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita ni yakin hidup ke yakin mati? Saya nak tengok. Anak jauh pada Islam, dia tak faham. Yakin mati ke yakin hidup? Dia pun pakai stoking pada jenazah. Bila dia pakai tu, Tok Imam terperanjat. Panjang cerita dia sebenarnya. Nak bagi Tok Imam pun tak gerti.
Nampak tak kan? Subhanallah. Nasib baik ada orang yang bantu. Kan? Tuan-tuan, dipakaikan stokin kat jenazah tuan-tuan. Kan? Dahlah mandi takut, nak kapankan ayah takut. Dia tengok bendera putih takut. Satu banyak orang sekarang takut tengok bendera putih. Dia tengok kapan tu dia takut. Dia takut tengok kapan. Warna putih tu dia takut. Nampak tak kita semua akan dipakaikan dengan kain kapan berwarna putih tuan-tuan. Kan? Tak ada orang nak pergi pakai kain kapan dengan warna hijau, kuning. Kan? Semua akan dipakaikan kain berwarna putih. Kita semua yang bercakap ni pun sama tuan-tuan. Dia pakaikan marah Tok Imam, mengamuk Tok Imam. Hoi, kau buat apa ni? Sana. Dia tarik. Tok Imam, minta maaf Tok Imam. Bapak saya dah wasiat. Mesti pakaikan stokin pada bapak saya. Dia kata tak pernah dibuat orang. Jenazah balik dengan kain kapan, dik. Bukan balik dengan stokin. Besok lagi jatuh kerja, kau nak pakaikan kasut pula. Pakaikan jam Rolex. Jam ni harga 2 juta, nak pakai pula. Mati macam ni, dik. Kita orang Islam, dik. Tak ada pakaian dunia akan bawa balik. Melainkan kekapan ni, dik. Tapi Tok Imam, bapak saya, apa pun bapak kau tulis, tak boleh. Kalau bapak kau kata buat masuk kereta, nak masuk kereta. Ni kereta ni, Tok Imam tengok kereta besar-besar tu. Salah satu tu kau punya kan? Boleh. Tok Imam masuk, dia kata buat masuk kereta dalam kubur. Kau nak lepaskan? Tak nak kan? Tahu pula kereta kau tak nak bagi. Stokin kau nak ikut cakap dia. Tak boleh, minta maaf. Kemudian, kumpulkan semua ahli keluarga. Peguam suruh kumpul semua ahli keluarga. Peguam tepuk dia. Nah, surat seterusnya. Dia baca surat seterusnya. Dia kata, wahai anak-anak ayah. Dia sebut satu-satu. Kan? Lihat, kau gagal kan? Kau gagal pakaikan ayah dengan stokin kan? Nampak tak? Ayah telah kumpulkan harta ni berpuluh tahun. Wahai anak-anak ayah, ayah telah kumpulkan harta ni berpuluh-puluh tahun. Tetapi satu pun ayah tak boleh buat balik. Termasuklah stokin yang kau nak buat balik, kau bagi ayah pakai tadi. Stokin yang semurah itu pun ayah tak boleh buat balik. Nampak tak? Ayah balik dengan bekal. Kalau ada, ayah buat balik dengan doa anak-anak. Kalau kau soleh, tolonglah selamatkan ayah. Ayah bersendirian di alam barzah sebentar nanti. Stokin ini pun tak dapat bantu ayah. Nampak tak? Tak ada kekayaan ayah yang boleh bantu ayah. Nampak tuan-tuan, mesej cerita ni. Berhenti untuk kita memikirkan nikmat dunia sampai kita terlupa tentang akhirat kita. And masa macam ni pun nak jalan bawa keluarga. Orang lain tak ada keluarga ke? Orang lain tak ada keluarga ke? Menteri, orang lain tak ada keluarga ke? Kenapa kau pentingkan diri kau sendiri? Kan? Orang lain pun ada bapa, orang lain pun ada mak. Menteri yang satu lagi, kenapa kau pergi ziarah orang? Orang lain nak ziarah kau hari tu, nak gaya. Bukan main pandai kau cakap. Kan? Bukan main pandai kau bicara. Hari ini kau pergi, kau lawat orang, kan? Kau lawat menteri lain dalam keadaan di mana COVID sedang memuncak. 9,000, 8,000 kes setiap hari. 5,000 paling rendah sampai ke 9,000. Engkau boleh ziarah orang dan kemudian bayar kompaun 2,000 saja. Macam tu semua orang boleh. Nampak tak? Orang kaya macam tu senang-senang lah. Kan? Duduk ramai-ramai makan, kemudian bayar. Balik jumpa mak lah. Kan? Rindu kat mak. Kan? Dia tahu kompaun 2,000 je. Apa dah hal? 2,000 je. Dia pun fikir macam ni secara positifnya. Kan? Kalaulah 2,000 itu kan boleh mendekatkan aku dengan mak aku sanggup letak 10,000. Janji aku dapat jumpa mak aku. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera.